Salam ET News, bertemu lagi di program berita kami. Hari ini kami akan menginformasikan tentang wilayah Wuhan yang telah ditutup selama lebih dari 50 hari. Selama 5 hari berturut-turut sekali lagi muncul pesakit klinik rawatan luar yang berasal dari kes kejiranan. Para pakar memberitahu bahawa ini adalah signal berbahaya yang menunjukkan terdapat kebocoran dalam langkah pencegahan dan pengendalian dan situasi epidemi berkecenderungan untuk hidup kembali. Doktor kuati bahawa kemungkinan terdapat puncak penyakit yang belum lagi diselidiki yang mampu menyebabkan virus hidup kembali. Ikuti berita selanjutnya. Menurut laporan media Parti Komunis Cina pada 18 Mac, Bandar Wuhan telah melaporkan kes baru virus Parti Komunis Cina yang disahkan dari klinik rawatan luar selama 5 hari berturut-turut sejak 13 Mac. Seorang doktor dari pasukan perubatan Hospital Wuchang Fangcai memberitahu bahawa setelah Bandar Wuhan dikuarantin, kejiranan ditutup dan terdapat peningkatan kes baru dari pesakit rawatan luar yang merupakan bendera merah. Doktor menyatakan bahawa sekiranya kes-kes baru dalam beberapa hari terakhir adalah kes yang dicurigai dari titik kuarantin atau kes impor dari luar negara, ini bermakna situasi epidemi telah diuruskan. Setelah kes warisan ini diselesaikan, maka perlahan-lahan materai pengasingan di kalangan masyarakat akan dapat dibuka semula. Namun, kemunculan kes kejiranan yang berterusan dari klinik rawatan luar menunjukkan bahawa terdapat kebocoran dalam langkah pencegahan dan pengendalian. Kes baru dari masyarakat adalah masalah yang lebih rumit. Virus ini tidak akan muncul begitu sahaja. Penduduk dalam kejiranan pada asasnya telah diasingkan di rumah selama lebih 14 hari. Amat penting untuk mengenal pasti bagaimana mereka boleh dijangkiti. Doktor kuati bahawa kemungkinan terdapat sumber penyakit yang masih belum diselidiki sehingga menyebabkan virus hidup kembali. Baru-baru ini, pihak berkuasa Komunis Cina begitu mahu membuka semula pekerjaan dan data epidemi di pelbagai tempat juga telah berkurangan mendadak atau bahkan dibersihkan untuk memenuhi keperluan politik. Wuhan, sebagai bandar asal penyebab epidemi, menutup semua kabin hospital di bandar itu sebelum kunjungan Xi Jinping pada 10 Mac. Namun, warga Wuhan berasa terdapat keraguan apakah epidemi telah diuruskan. Pada 16 Mac, Puan Fu, seorang warga Wuhan dari Hospital Fangcai mengatakan kepada wartawan NTD bahawa dia dan ramai pesakit lain tahu bahawa ramai orang yang keluar dari Hospital Fangcai tidak sembuh sepenuhnya. Puan Fu berkata, "Di kabin hospital kami ada seorang pemuda. 36 jam setelah keluar dari kabin hospital, dia meninggal dunia. Pemuda ini berusia 36 tahun. Puan Fu sendiri mengalami ketidakselesaan setelah keluar dari kabin hospital. Dia pergi ke hospital pada 10 Mac dan dikesan mempunyai bintik di paru-parunya. Dia perlu ke hospital yang dirujuk bagi menjalani pemeriksaan pneumonia." Menurut satu laporan dari Free Asia, seorang sukarelawan dari Hospital Fangcai Wuhan telah mendedahkan kepada dunia luar bahawa Hospital Fangcai Wuhan segera ditutup atas sebab keperluan politik dan pemimpin perlu menurunkan data pesakit baru dan meningkatkan data pesakit yang telah keluar dari hospital. Sukarelawan itu mengatakan bahawa pada hakikat 90% pesakit yang keluar dari hospital masih membawa virus dan ramai pesakit yang belum sembuh setelah keluar dari hospital dan menyebabkan anggota keluarga mereka berjangkit menjadi jangkitan kluster. Dia juga memberitahu kepada ahli keluarga dan rakan-rakannya bahawa epidemi belum berakhir. Dia mengeluh, "Pemimpin menipu dan menipu. Saya tidak tahu bila ini akan berakhir." Pada 9 Mac, ahli keluarga seorang dokter di Wuhan memberitahu kepada Epoch Times Amerika Syarikat bahawa terdapat beberapa pesakit di kejiranan di Hanyang yang dibenarkan pulang ke rumah, tetapi mereka sebenarnya belum pulih. Akibatnya ketika mereka bergaul dengan masyarakat, jangkitan kelompok tersebar lagi. Hal ini menyebabkan lingkungan kecil masyarakat ini akan diasingkan sekali lagi. Pada 14 Mac, seorang netizen wanita Wuhan memuat naik sebuah video dalam talian yang mengatakan bahawa kes-kes baru yang disahkan telah muncul di kejiranan tempat dia tinggal dan setiap bangunan di kejiranan itu ditutup sekali lagi. Pada 15 Mac, audio percakapan doktor dari Hospital Fangcai disebarkan secara dalam talian. Doktor ini mengatakan bahawa Hospital Fangcai bukan penyembuhan perubatan tetapi penyembuhan politik. Kabin di kawasan yang luas telah dibersihkan dan 4 tingkat pekerja tidak diuji dan membiarkan mereka pulang terlalu mengerikan.
Dokter ini juga mendedahkan bahwa ujian darah adalah cara tercepat untuk mengesan virus, tetapi pemimpin tiba-tiba mengarahkan pemberhentian. Ini merupakan masalah politik. Pada hari yang sama, aktivis Yang Cancing memuat naik video di Twitter mengatakan bahwa pihak berkuasa telah membangunkan kabin baru berkapasiti 4,000 orang di luar Forting Road di Wuhan yang dipertikaikan serupa kem konsentrasi. Jaringan elektrik dan kawat berduri dipasang di sekeliling hospital dan pesakit yang mahu lari juga tidak lagi boleh melarikan diri. Wanita dalam video itu mengatakan dalam dialek Wuhan bahwa dalam kabin yang baru didirikan, orang tidak dapat melarikan diri dan menggunakan tingkat kawalan yang sangat ketat, kawat berduri, jaringan elektrik. Jangan fikir boleh melarikan diri. Wanita itu turut mengatakan, sumbernya mempunyai agenda dan kebenaran. Untuk apa orang tersebut membohongi saya? Dan sumber yang pergi untuk mendirikan Gunung Dewa Guru dan Gunung Dewa Api mengatakan kepada saya bahawa virus ini sangat menakutkan. Dalam 3 hari terakhir Anda mampu melepasinya, berarti Anda lulus. Jika Anda tidak mampu melepasinya, Anda hanya akan menunggu mati. Selain itu, media rasmi Parti Komunis Cina baru-baru ini melaporkan bahwa kumpulan keempat pasukan perubatan di Guangxi untuk membantu Hubei kembali ke barisan hadapan epidemi pada 14 Mac dan membantu urus Hospital Union Wuhan. Pertanyaan netizen, bukankah mereka mengumumkan perkembangan sudah bertambah baik, sudah sifar? Bukankah itu mendorong orang untuk kembali bekerja? Mengapa kita memerlukan sokongan dari pasukan pencegahan epidemi lagi? Sebagai catatan, untuk melawan rencana Parti Komunis Cina yang menuding jari kepada Amerika Syarikat sebagai biang keladi punca asal virus, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menyebut virus pneumonia Wuhan sebagai virus Cina. NTD menyebutnya virus komunis Cina. Virus datang dari Cina di bawah kekuasaan komunis Cina kerana komunis Cina bertindak menutup epidemi itu sehingga menyebab pandemi ke seluruh dunia. Demi keadilan nama baik orang Cina, perlu dibezakan antara Cina dengan Parti Komunis Cina menyebutnya sebagai virus komunis Cina.